إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وصحبه شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ada daripada doa mereka itu di dalam salatul istisqa. Doa kita memohon hujan daripada Allah Ta'ala. Istisqa mana talabus suqyah, cinta ditalab. Istisqa mana talabus suqyah, minta Allah Ta'ala menuangkan air daripada langit, yang merupakan nikmat besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka saya dia membaca doa, Allahumma innaka amartana bidu'aik wa wa'adtana ijabatak wa qad da'awnaka kama amartana fa'ajibna kama wa'adtana. Allahumma famnun alaina bimaghfirah ma iftaraknahu wa ijabatak fi suqyana wasi'atan fi arzakina. Yani ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau memerintahkan, innaka amartana, Engkau memerintahkan dan mengarahkan kami bidu'aika, mengajukan permohonan kepadamu, yakni berdoa akan dikau. Dan Engkau telah menjanjikan wa wa'adtana, dan Engkau menjanjikan akan kami ijabatak, akan mengkabulkan dan memperkenankan doa. Qad da'awnaka, dan sekarang kami memohon mengadu kepadamu ya Allah, sebagaimana yang Engkau perintahkan, kama amartana, sebagaimana Engkau arahkan akan kami. Maka perkenankanlah, fa'ajibna kama wa'adtana, maka perkenankanlah sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Kemudian Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, famnun alaina, maka limpahkanlah kepada kami maghfirah, akan keampunanmu, ya telah mim maghfirah ma iftaraknahu, daripada apa yang telah kami perbuat, dan pengabulan pada limpah kurniaanmu. Wa ibarati fi suqyanah, dalam keluasan makna Engkau menuangkan akan air ini, fi arzakina, pada rezeki kami, merezekikan akan kami. Anda harap dengan tuangan hujan dari membawa rahmat kepada Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala. Sebab hujan ada dua, satu datang rahmat, satu sebagai ujian bala. Tuangannya lebih sebagai bala, jadi banjir besar. Tapi kita mintakan tuangan sebagai tuangan rahmat, yang telah maha luas kurniaan dia. Habis. Kemudian dan sunat bagi khatib, bagi pembaca khutbah tu, sekala ia menghadap kiblat, memalingkan selendangnya, yakni dijadikan yang di kanan ke kiri dan yang di kiri ke kanan, ya, dipusingkan kanan ke kiri, kiri kanan, atas ke bawah, bawah ke atas. Ini dipanggil tafa'ul, mengambil keberkatan. Tafa'ul dengan Allah Ta'ala memusingkan suasana kemarau kepada diturunkan akan hujan kemana. Itu memusingkan semua ni, khatib dan yang hadir. Jadi pakai kibau habis bawa dia punya betul selendang tu, ridak dia pusing. Dan demikian lagi sunat baginya
menyunsangkan selendangnya. Dia pusing, kemudian sonsangkan, di atas ke bawah, bawah ke atas. Tadi kiri kanan, kanan ke bawah. Dia pusing selendang atas bawah dan cara sonsang. Ya. Jika ada ia 4 persegi, kalau kan selendang ridak itu 4 segi, yakni dijadikan yang di atas ke bawah dan di bawah ke atas. Dan jika ada selendang iaitu 3 persegi ataupun bujur panjang atau sangat panjang, maka tiada sunat hanya memalingkan juh. Ini dia pusing sajalah. Kalau 4 segi, yang bawah itu turun ke kanan, ke kiri tapi turun ke bawah. Yang atas tadi pusing ke kanan kiri tapi dia turun dia naik ke atas. Yang belah kanan bawah naik ke atas. Ya, begitu juga yang kanan kiri atas turun ke bawah, dia pusing dan menyonsang. Tapi kalau tidak tu panjang, memada dipusing sajalah. Tahawul itu minta Allah Ta'ala pusingkan keadaan. Dan doa ini selalu juga dibaca, minta Allah Ta'ala pusingkan keadaan terlebih baik. Ya muhawwilul ahwal, wahai Tuhan yang memusing-musingkan keadaan insan makhluk, khawil ahwalana ila ahsanil hal, maka pusingkan ahwal keadaan kami kepada sebaik-baik keadaan mana. Dan diperbuat memaling suatu serta menyonsangkan itu dengan menjadikan punca yang di bawah, ya, pada yang lambung kanan tu ke atas bahu kiri atau mana menyonsang. Kita ambil yang bawah tu naik ke atas kiri, dan dijadikan punca yang di bawah lambung kiri tu, kita tarik dia naik ke atas bahu kanan. Jadi sama pusing dan berubah keadaan atau maksud kalau dia 4 segi lah. Dan demikian lagi sunat bagi segala mereka yang lain daripada khatib membuat sama juga, memalingkan selendang mereka. Jadi sunat sama-sama bawa selendang pada sembahyang istisqa. Bila khatib tu pusing, pakak-pakak pusing. Kalau ramai tu mengelibau habis kan. Satu masjid tu jangan dia macam kuti canai tebau lah gitu. Ya pusing. Pakak pusing habis tu. Dengan kita niatkan supaya tak ada pusing kan. Keadaan kemarau tu diturunkan akan hujan. Di bantai kemarau 6 bulan dulu pun kita mengeresahan kan. Kering sampai tempat takungan air jadi padang bola sepak, kering Mekah tanah. Pada lama lagi takut pokok pun kering, haiwan tumbang lama, manusia pun tumbang ni. Air sumber penting keperluan dalam kehidupan. Bila Tuhan blok tadi dengan sebab apa? Zahar al-fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Lahir kerosakan di muka bumi punca dua tangan manusia. Apa maksud tangan manusia? Ay birtika bil ma'as. Dengan sebab mereka mengerjakan mungkar dan maksiat, maka Tuhan datangkan bala itu. Padahal duduk dan hendaklah dibiarkan selendang itu pada tubuhnya atas halnya. Jadi pusing tu biar itunya, ya. Kemudian berpaling lagi tersongsang hingga datang ke rumah. Sampai balik rumah keadaan begitulah, habis. Kemudian terkala menanggal segala pakaiannya, maka kemudian daripada selesai khatib daripada membaca doa, ketika itu menghadap kiblat, hendaklah ia berhadap pula kepada segala manusia. Jadi khatib tadi pada ketika baca doa tersebut, doa di atas tu sunat bagi itu pusing. Ada berlainan sikit dengan khutbah Jumaat. Kalau khutbah Jumaat dia doa apa menghadap makmum biasalah. Tapi dalam istisqa ni khatib pusing. Dia pun sama-sama menghadap kiblat. Habis dia baca doa pun dia pusing balik menghadap kepada makmum. Dan hendaklah dia berhadap kepada segala manusia balik bila selesai doa. Lalu disempurnakan akan khutbah ni tadi dengan perkataannya yang menyuruh segala manusia akan berbuat taat. Buat taat itu menarik akan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan maksiat itu menarik akan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mengucap salawat atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Sunat membanyakkan akan salawat kepada baginda, dan gunakan salawat yang terelok ila salatul ishkin, ya, selawat kerinduan. Kita berselawat dengan itu rasa rindu tu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam.
Itu cara dia supaya kontak rohani kita kuat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan membaca doa bagi segala mukmin laki-laki dan perempuan, dan dibacanya satu ayat daripada ayat Al-Quranul Karim, dan disudahi akan khutbah dengan baca Astaghfirullah li walakum. Astaghfirullah, minta ampun akan Allah. Li, bagiku, ni khatib baca tu. Astaghfirullah li walakum, bagiku dan bagi kamu sekalian. Habis. Dan sunat bagi tiap-tiap mereka yang hadir bahawa minta syafaat ia kepada Allah Ta'ala, minta pertolongan dari Allah Ta'ala dengan perlahan-lahan, dengan tulus dan dengan ikhlas daripada amal yang memohonkan dengan segala mereka itu mempunyai amal yang saleh. Ada dia bertawassul dengan amal itu sampai dengan hadis yang sahih. Istimewa lagi dengan segala karabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta tawassul boleh. Fatawassala Adamu min zambihi faqad ihtada ma yaqtadi bi abihi. Nabi Adam telah bertawassul kepada Rasulullah SAW, minta kepada Allah, tapi dengan menyebutkan keberkatan kekasihnya. Itu tak boleh. Jemaah ulama sepakat boleh bertawassul. Bukan kita mengiktikadkan makhluk itu memberi kesan, itu tak boleh, itu syirik. Syahadan sunat dikerjakan semayang minta hujan itu dengan segala bagainya, dengan berulang-ulang 2 kali atau 3 kali. Yang tersempurna sekali yang kendian semayang sekali, minta arahan raja supaya mereka berpuasa semayang, kemudian keluar semayang berjemaah. Hinggalah turun hujan. Dan jika turun hujan dahulu daripada sembahyang, hendaklah mereka berhimpun kerana mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dan minta berdoa kepada Ta'ala bertambah-tambah dianugerahi Allah Ta'ala. Kemudian sembahyang mereka dan baca khutbah kemudian kerana mensyukuri akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun Tuhan dah hujan dah turun, lepas tu sembahyang tak apa, sebagai mensyukuri pula. Tadi sebenarnya mendoa, sekarang bila Tuhan turunkan hujan rahmat dia, maka kita bersyukur kepada Allah SWT. Habis. Paslun, ini satu pasal pada menyatakan sunat dari jumlah yang tersebut itu, bahawa sunat bagi tiap-tiap seorang keluar pada tiap-tiap permulaan turun hujan pada permulaan tahun. Awal tahun tu kalau ada turun hujan, sunat kita keluar, ataupun pertengahan tahun, dan hendaklah dibukakan bagi badannya. Bukakan badan, jangan buka aurat, buka sikit je lah, ambil tafaul berkat, lain daripada aurat, dan jangan bercampur lagi perempuan. Supaya apa? Kena air hujan itu kerana mengikut bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebut dalam hadis yang sahih begitu, sebagai mengizharkan seronok dengan nikmat. Kalau orang beri kita satu perkara, kita sambut dengan seronok, alhamdulillah, terima kasih. Orang pun suka kan. Tapi kalau orang ulu kita ambil diam je, macam itu kita dengan Tuhan lebih lagi. Izhar nikmat tadi bil fi'li, dengan perbuatan kita. Itu sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena mengikut bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersebut di dalam hadis riwayat Muslim. Dalam hadis sahih Muslim begitu kelakuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hujan di awal tahun, sebab di sana Mekah kan, tanah timur tengah ni hujan jarang-jarang kan. Dapat awal tahun, seronok tengah tahun. Maka sunat bagi kita mana menzahirkan izharul farah, izharus sur, menzahirkan kegembiraan dengan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adalah Rasulullah SAW apabila hujan membukakan ia akan tubuhnya. Rasulullah buka tubuh dia yang mulia tadi supaya kena air hujan, supaya kena air hujan. Dipanggil asarun nikmah, kesan-kesan nikmat Allah Ta'ala. Dan demikian sunat mandi atau mengambil wuduk pada air sil, iaitulah air yang mengalir di atas bumi daripada perhimpunan air hujan, ibah, banjir, sail. Tapi di mana banyak banjir kilat ni. Sekali datang gempur, laju kereta-kereta habis dia bawa, kejap lagi hilang, kejap je. Ada banjir belas, banjir di sana macam tanah padang pasir. Aluran tempat rendah tu berdesuk dia pergi, tapi sekejap je lah habis. Jadi sunat kita ambil daripada air sil tadi,
ambil air semayang dan sebagainya. Yang datang ia daripada curang segala gunung. Di tempat kawasan tinggi dia akan turun ke bawah, terlaju. Kata betul-betul dia hanyut gitu. Tetapi yang terafdal naklah dihimpunkan antara mandi dan wuduk. Itu biar afdal tu kita izharkan gembira dengan menyambut kurnia Tuhan tadi. Ya, ambil sikit kita mandi dan ambil air semayang. Tiada disyaratkan pada keduanya itu. Ya, maknanya ambil mandi dan wuduk. Tiada disyaratkan pada keduanya itu, niat itu tak payah. Saja aku wuduk kerana datang sail ke tak, ambil je lah air semayang, mandi ambil semayang sudah. Itu yang sunat ya arau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan sunat membaca tasbih tatkala guru. Bila guru tu datang aja kita tasbih. Ni guru datang dia tekat telinga, tu masuk wakatil lah. Nampak kilat dia takutkan, tu cara dia. Ya. Tasbih memuji akan Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya maha suci yang menjadikan guruh ni, subhana man yusabbihur ra'du, yang mana maha suci Allah Ta'ala daripada kekurangan. Itu makna tasbih itu besar. Subhana dengan makna usabbihu, subhana itu makna subhana. Kalau ada bahasa Arab dipanggil maf'ul mutlaq bagi fi'il mahzuf, ditakdirkan usabbihu, mana aku mensuci dan memuji, mensucikan Allah. Subhana, sungguh-sungguh menyucikan. Suci daripada apa? Ai minan naqais, daripada segala kekurangan. Bahawa Allah Ta'ala tidak bersifat dengan segala kekurangan, bahkan dia bersifat dengan segala kesempurnaan. Itu mana subhana man yusabbihur ra'du. Maha suci yang menjadikan guru itu bertasbih. Guru itu bertasbih kepada Ta'ala dengan memujinya. Demikian pula para malaikat. Kenapa mereka tasbih? Kena gerun dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Min khifati, kena gerun akan Allah Ta'ala. Dan dia Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir, atas tiap-tiap satu amat berkuasa. Mana atas tiap-tiap satu makhluk dipanggil asarul qudrah. Ada pada semua makhluk termasuk diri kita ni. Dan benda yang lebih kecil adalah dipanggil asarul qudrah. Maka kita dipanggil asar. Allah Ta'ala dipanggil mu'assir, mana orang yang berkesan. Dia yang memberikan kekesanan kewujudan makhluk. Ya, nikmatul ijad wal imdad. Nikmat Tuhan mengadakan kita, dan nikmat imdad, madad, sentiasa bantuan dia tidak putus. Sehingga tidak ada insan yang boleh mengira. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kira nikmat Tuhan, tak ada manusia boleh mengira akan dia tu. Itu maknanya kita mengucap tasbih apabila dengar suara guru dentuman di langit berdembam kan. Sunat kita baca. Dan taklah ditambah kemudian daripada ujung tu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amin. Ya, tu subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaikatu min khifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian jika kena petir juga, ya maka ikutlah, ya, maka man tadi atas kulah diatnya. Itu maknanya. Dan kata ulama ahli sunnah bahawa guru itu suara seorang malaikah. Di pendapat ahli sunnah, pendapat Ibn Abbas kuat. Suara boom, dentum suara apa tu? Hadis lain kata geseran, itu kajian dia. Dalam hadis sahih cerita sini apa? Itu suara para malaikat. Seorang malaikat, dia mengharapkan akan hujan tu. Itu ahli sunnah tu, bukan ahli bid'ah tu. Dan kata ahlu sunnah bahawasanya guru tu yang berderum di langit tu ialah suara seorang malaikah. Dan kilat itu ialah sayapnya. Ya, kilat ialah sayap, malaikat pukul sayapnya. Lepas tu memancar kilat. Sebab tu tanda-tanda Lailatul Qadar ialah 12 malam ke atas. Ya. Bila tuan-tuan nampak geseran sayap malaikat yang turun, ya, malaikat semua turun, maka geseran sayap itu akan memancarkan macam kilauan, kilat-kilat pada musim hujan. Ya, kalau tuan-tuan nampak pada bulan malam suara sana tenang dia, tidak panas, tidak hujan,
Tak ada suara anjing menyala, tenang betul. Tiba-tiba tuan-tuan tengok di langit kilat-kilat memanjat. Itu sahih malam itu qadar tuan. Ya, itu qadar. Mana betul itu sayap malaikat, geseran sayap malaikat yang turun. Itu bukan apa? Geseran apa? Peti bukan. Itu sayap, dan kilat itu ialah sayapnya malaikat, menghalau ia dengan dia akan awan yang mengandung air hujan. Malaikat halau semua hujan. Maka dia membagi-bagikan dengan taksis iradat yang dah siap. Ada tempat ni hujan lebat, ada kurang, ada renyai dan sebagainya, ada hujan kelompok macam-macam. Kalau kita jalan jauh biasa jumpa hujan kelompok kan. Tengah jalan hujan itu sebelah kering. Dia nampak di sempadan tadi itu hujan kelompok. Semua tu titisan air hujan telah siap. Ya, maknanya ditaksis oleh iradatullah. Banyak mana, setakat mana, berapa titik semua dah siap. Dan kata falsafah, guru itu suara yang hasil daripada berdempik jirim awan. Ya, semuanya jirim awan, mana geseran awan. Itu kata falsafah, ahli sains. Tapi ahli sunnah wal jamaah kata itu suara malaikat. Berarti suara yang hasil daripada berdempik jirim besi dan jirim batu. Dan kilat itu adalah cahaya yang hasil daripada berdempik dua jirim awan, ya, seperti maknanya cirit api yang hasil daripada berdempik dua jirim besi. Ya, maknanya kita geselkan besi pun keluar api. Itu pandangan mereka. Ada pandangan ahli sunnah tak? Itu ialah apa? Saya geseran saya malaikat dan suara malaikat. Tetapi perkataan ini tidak, ya, maknanya dapat dipegangi kerana menyalahi hadis. Dia sain ke apa, bila menyalahi hadis kita tolak dia. Kita pakai apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kaji intan. Kaji menggunakan akal. Lepas tu Sayyidina Ali kata man i'tamada ala aqlin dhalla wa man i'tamala ala malin qalla wa man i'tamala ala jahin zalla wa man i'tamada ala Allah fala dhalla wala qal wala zal. Siapa yang berpegang kepada akal sahaja, logik akal saja, maka confirm dia sesat, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya. Ada ustaz-ustaz kadang dia ceramah ni dia segegar oleh buat pada siapa dia pusing. Siapa jadikan alam ni, siapa jadikan Tuhan gitu. Dia dah mengelabar. Anda dengar ada ustaz tu rancak dia ceramah, bila orang segegar oleh puak-puak liberal ni segegar dia. Dah tu siapa jadikan Tuhan? Semua benda jadi, Tuhan siapa jadi? Dia dah mengelabar. Itu soalan budak-budak tu, soalan paling senang dijawab. Kalau soal kita apa? Soalan awak ni soalan paling bodoh kita jawab tu. Soalan awak ni soalan paling bodoh panggil. Sebab apa? Siapa jadikan Tuhan? Bila kata Tuhan, dia bukan kena jadi. Ya, makhluk mana allazi khuliqah, yang dijadi. Allah Ta'ala bukan makhluk, dia khalik. Mana khalik? Allazi khalaq, yang menjadi. Kalau dia kena jadi, mana dia makhluk, bukan Tuhan. Tu dia jawab, dia paling mudah. Ya, dia mengelabur nak jawab. Soalan tu paling mudah dijawab. Ya, macam kacang dijawab. Pertama kita bodohkan dulu. Soalan awak ni bodoh. Awak kata Tuhan, tapi awak tanya siapa jadi. Mana boleh kata Tuhan, tak boleh tanya siapa jadi. Kalau dia kena jadi, itu bukan Tuhan, itu makhluk. Tu dia jawapan ni mudah. Ya. Tu kita guna akal je tu, dia guna akal jadi. Habis Tuhan siapa jadi? Tu dia guna akal. Akal yang tidak dipandu dengan syar'i. Yang tidak dipandu dengan syarak, dia pun dah mengelabar. Kawan-kawan buat liberal kau jadi macam tu. Dia soalkan dia tu bukan jalan dan kita tengok TV. Soalan macam ni boleh jawab, dia payah nak jawab. Terlampau mudah soalan tu jawab. Ya, macam kacang jawab. Soalan tu pun salah ni. Mana boleh berimpun dua benda boleh? Ya, dahulu kendian boleh. Samalah soalan dia tu. Kalau kita tanya awak punya soalan ni sama macam orang kata bapak saya dulu ketika menikah dengan mak saya hantar surat jemputan. Betul? Macam itulah soalan awak. Awak soalan itu samalah standard macam tu. Bapak saya menikah mak saya dulu saya hantar surat jemputan. Orang kata kau ni gila gitu. Macam itulah Pak. Macam mana boleh bapak pula kahwin kita hantar kita, tak ada. Macam tu juga, macam mana kau kata Tuhan sedangkan dia kena jadi? Kalau kena jadi bukan Tuhan, tu makhluk. Ya, itu soalan paling ringkas. Tapi kalau kau tengok dia mengelabur nak jawab, apa ustaz ni kacau betul. Soalan paling mudah jawab. Habis dia
Mana tadi? Dan sunat bahawa jangan ia menilik dengan matanya akan kilat. Ya, ni sebab boleh menyebabkan terjejas penglihatan kita. Ya, kilat tu kan dia tajam. Dan guruh, kalau kilat jangan ikut dengan mata kita. Jangan menilik dengan matanya akan kilat. Dan guru dan hujan kerana ulama yang dahulu kalanya yang saleh-saleh adalah benci mereka itu akan yang demikian. Dia tak bagi kita tengok tempat rosak dari segi zahir dia lah. Dan dibaca mereka ketika itu, ya, ketika melihat kilat tu. Tadi guru kan, ni kalau kilat pula, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah subuhun qudusun. Tiada Tuhan selain Allah, dia sendiri. Mana wahdah, tunggal. Ya, wahdah mana tunggal dalam mentadbir, tunggal dalam ketuhanan. Yang menjawab jawatan ketuhanan tunggal Allah Ta'ala, tidak ada tasyrik, tidak ada sekutu. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Subuhun qudusun, mana maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, dan maha agung dia. Kemudian hendaklah kita mengakan mereka itu pada demikian itu. Ya, kalau kilat apa baca tu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah subuhun qudusun. Dan sunat tatkala turun hujan membaca. Tengok tuan ni. Rasulullah jawab, maksudnya kita sentiasa tidak putus dengan Allah Ta'ala, kontak kita. Ya, kita punya connect qalbi kita dengan Tuhan, jangan putus. Sebab kita tidak pernah diputuskan oleh Ta'ala rahmat. Oleh kerat je madat bantuan dia terbaring kita kan. Ya. Sampai sekarang daripada sejak kita perut ibu, berapa bulan? 4 bulan, 120 hari dia tiupkan ruh. Sampai sekarang ada pernah berhenti kita punya jantung kan? Tak pernah berhenti kan? Sampai sekarang ni umur kita kan 60, 70, 50, 40, sampai sekarang tak pernah berhenti. Dia jalan, kereta Jepun pun meletup kan? Kau tak pernah berhenti kan? Kereta Mak Saleh pun meletup, tak pernah berhenti. Tak. Maka syukurlah dia dengan isikan zikrun nafas. Tiap kali naik nafas Allah, lepas pun Allah. Allah sebagai mensyukuri nikmat yang tidak terhingga tu. Dan sunat kalau turun hujan kita baca apa? Allahumma sayban hani'an ya wa sayban nafi'an. Iaitu ya Allah, limpahkanlah, ya, limpahan yang menyenangkan. Kan diturun hujan tak berhenti kan? Datang banjir tu hal pula kan. Memang turun hujan yang menselesakan, menambah rahmat mana ini, ya, dan yang bermanfaat. Sayban nafi'an, tuangan hujan yang mendatangkan manfaat kepada kita mana. Itu nandakan apa tu? Ya, kita sentiasa bergantung dengan dia, itu maksudnya. Bergantung dengan dia. Ya, segala-galanya. Dan lagi sunat membaca kemudian daripada hujan pula. Yang belum hujan, guru, kilat, turun hujan, lepas hujan, sentiasa kita jangan putus dengan Allah Ta'ala. Diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab qalbi insan bila putus dengan Tuhan, masalah besar. Ya, masalah besar kita nanti. Terjauh hati dengan Allah Ta'ala, itu bala yang paling besar. Ya. Kita doa, Rabbi ishfina min kulli da' wa afina minal bala. Rabbi, ya Tuhan, ishfina, sembuhkan kami. Apa sembuh? Zahir wal batin. Penyakit batin apa? Insiraful qalbi anillah, terpalingnya hati dari Allah. Tu penyakit dalam lagi bahaya kan? Bila selesai hujan baca mutirna bifadlillahi wa rahmatih, telah turun hujan kepada kami. Mana Tuhan turunkan akan hujan semata bifadlih, dengan kurnia dia dan rahmatnya. Mana apa tu? Kita mensyukuri dan menyedari ini kurnia dari Allah Ta'ala. Ya, mana dihujani akan kami dengan kurnia Allah Ta'ala. Ya, semua limpah kurnia, kasih sayang dan rahmatnya. Dan makruh dibaca mutirnah binauhin kaza. Siap-siap boleh rosak akidah ni. Yang mana hujan ini, maknanya hujan ni sebab Tuhan apa? Sebab masa bintang Anuh. Okey, bintang ni hujan. Dia nampak bintang pula. Yang menyusun bukan bintang. Ya, dia percaya ke bintang pun dia syirik nanti. Atau seperti bintang ketika, ya, umpamanya terkala tampaknya. Maka makruh itu jika tiada mengiktikad bintang itu memberi bekas sendirinya. Ya, kalau dia iktikad bintang telah yang beri kesan turun hujan, syirik dengan Tuhan.
atau dengan bersekutu, ya, pada menghujani, ditasyrikkan, maka dengan etikat demikian itu makin jadi kafir, ya wal ayazubillah. Atau di antara apa? Cara adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila diuji kita dengan kemarau, dan cara penyelesaian kita, ya, dengan mohon mengadu sebagaimana telah diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan makruh menyampahi angin. Dia biasa kena macam tuan ni. Saya pernah dengar dia orang dulu, orang mengangin padi tu ni. Dia banting padi, kemudian dia mengangin kan. Angin terlambat, mana angin ni? Celaka betul gitu. Angin dia maki. Bila angin kuat sangat, wow, kuat now angin ni. Dia hawa punya angin dan gila. Angin tidak bertiup laju atau perlahan, mereka semua dengan arahan Allah Ta'ala. Laju, slow, ribut, taufan, ya, semua dengan arahan dia. Dia yang hantar. Kita nak maki Tuhan ke? Tu lupa Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan, dia tak boleh maki Tuhan ni. Mana makruh, ya, menyampahi angin. Menyampah betul aku angin. Dia cakap itu. Hanya sunat terkala bertiup angin. Bila angin tu tiup, sunat kita baca. Cuma doa dia Tuhan ni. Nabi ajar kita. Apa doa dia? Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ya, angin dia datang ni kita baca doa tu. Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah akan daku kebaikan yang ada pada angin. Ya, wa a'udzubika min syarriha, dan minta jauh daripada kejahatan dia. Kalau dia gibut kuat sangat, tergangkat rumah bumbung pula kan. Kita minta biar semua tu datang manfaat. Sebenarnya itu rangkaian kita dengan Tuhan sebenarnya. Sebab tiap-tiap saat diberi atau ditarik sebenarnya pun tuan. Sebenarnya dia nak makrifat kita dengan dia. Uhibbu an urifa fa khalaqal khalaq. Aku kasih aku dikenal, ya, maka aku jadikan makhluk ni. Sebab tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pentafsir yang paling hebat di kalangan sahabat, mentafsirkan wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni itu. Lapas illa liya'budu ni kalau kita tengok dalam tafsir, ai illa liya'rifun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengenal akan daku, makrifat akan Allah. Sebab insan bila dikenal sebenarnya siapa Tuhan, nasaya hati dia tak akan renggang dengan Tuhan. Dia akan rindu dan kasih dan gerun dan takut kepada Allah kalau dikenal. Ya, sebab Tuhan segala-galanya dia paling hebat, paling segala-galanya, maha suci daripada kekurangan, segala kesempatan dia punya. Mesti hati akan sangkut. Tapi hati yang buta tak nampak tu, dia tak sangkut dengan Tuhan, disangkut benda lain. Jadi maknanya kita minta kepada Ta'ala, dan apa keadaan pun jangan putuskan connect hati kita dengan dia, ya, terus dituntut. Dan itu merupakan keafdalul iman. Dalam hadis dari itlaq Nabi kata afdalul iman, iman yang paling afdal apa? Anta'lamallaha haitsuma kunta. Kamu sedar akan Allah di mana saja kamu berada. Di mana, darat, laut, kerja, tidur, sedarkan Tuhan, sedar. Yang mohon pertolongan dari dia supaya kita sentiasa berada dalam mengenali dengan sebenar kenal. Lepas tu bila tak kata mata ataka asyhadaka birrah wa mata mana'ak asyhadaka kahra, bahawa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Bila diberi kita nikmat sebenarnya apa? Dia zahirkan nama dia, isim daripada Asmaul Husna. Al-Bir, dia pemberi pengurnia yang hebat. Wa mata mana'ak, bila dia blok pula, dia kena kita sakit, dia kena hujan, dia kena bala macam-macam, sebenarnya apa? Asyhadaka kahra, dia tayangkan kita nama dia Al-Qahar, yang maha keras. Ya, dia kata banjir, dia kata tsunami, dia kata tenggelam. Ya, dia kata gempa bumi, tenggelam, bumbung pun tak nampak. Itu makna sebenarnya apa? Fi kulli zalika muta'arifun ilaik. Dalam dua-dua keadaan dia beri atau ditarik sebenarnya supaya kita kenal siapa dia. Dia maha keras, dia maha pengasih dan penyantun. Dua-dua itu nama dia. Ditajalikan jalal, kekasihan, kasih dia, nikmat macam-macam. Ditajalikan qaharan, kesan kekerasan dia, habis ganap tuan. Itu maknanya jangan kita maki akan angin tu. Ya, sebab dia itu makhluk, dia berutus, dia bertiup, laju perlahan semua dengan arahan Allah SWT. Jadi kita minta, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Minta supaya Allah berikan kebaikan yang ada pada angin, dan minta jauh daripada kejahatan. Itu disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allah. Dan sunat tatkala kesakitan sebab kebanyakan hujan. Tengok turun tak berhenti seminggu. Tengok air dah naik kan. Nak banjir jalan. Dan binasa gandum, kebun-kebun ladang, sunat dia baca doa. Di dalam khutbah tu baca, dalam kunut dia baca. Ya, Allahumma hawa alaina. Allahumma hawa alaina wala alaina. Ni doa ahli hujan macam. Ni ahli hujan dia bagi tok bomo. Dia nak kerja kahwin kan, dia bagi tok bomo. Tok bomo buat penyapu macam. So air tak sebat dengan penyapu. Nak ahli hujan minta dengan Tuhan. Rasulullah ajar. Allahumma hawil alaina. Ya. Ya Allah, kau palingkan ya hujan tu wala alaina. Jangan ala tu ala lil mudar. Jangan memberi mudarat. Mana turun hujan tu hujan datang manfaat. Alihkan mana ala akam. Ya, ala akamil wad darab wal butunil audiyah wa manabi'atis sajar. Allahumma suqya rahmatin wala suqya azabin wala muhaqqin wala bala'in wala hamam ya wala gharakin wala hadamin wala khalakin. Dia minta doa pada Allah Ta'ala supaya apa? Ya Allah, palingkanlah. Itu mana hawil. Ya Allahumma ya hawalaina. Minta Allah palingkan hujan tu, jangan lebat lagi supaya jadi banjir pula. Dan jangan ditimpakan kepada kami. Mana dengan sebab hujan ditimpakan mudarat, ya. Ya Allah, hindarkanlah kami daripada kejahatan jin, gangguan syaitan, dan tinggal di lembah-lembah dan tempat pohon tumbuh tadi. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami pula rahmat, dan jangan limpah kepada kami itu azab, bencana, dan tidak pula kehancuran dan kekaraman. Itu mana gharaq, ya. Wala gharakin, mana karam tenggelam. Hujan lebat-lebat tenggelam tu berbumbung, satu masalah pula. Yang sentiasa kita mohon pertolongan kepada Ta'ala dalam apa suasana sekalipun. Kemudian Faslun pada menyatakan hukum meninggalkan sembahyang akhir bab ni. Sebelum bab jenazah, hukum tarikus salah. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.